Berita menarik hari ini di soka.com, Kamis 23 Disember. Baiklah, kedudukan kes COVID-19 di Sabah bertambah baik hari ini dengan jumlah terbaru sebanyak 161 kes, turun 41 kes daripada 202 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata hanya 7 daerah mencatat jumlah kes baru 2 angka. Sementara itu, Sabah menerima pelaburan bernilai 4.4 bilion ringgit dalam sektor perkilangan yang diluluskan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata ia menjadikan Sabah sebagai negeri ketiga paling banyak menerima pelaburan dalam sektor perkilangan selepas Kedah dan Selangor. Beliau berkata sejajar dengan perkembangan itu, semua pihak perlu terus bekerjasama untuk mengekalkan momentum dalam usaha untuk menarik lebih banyak pelaburan pada tahun mendatang. Katanya beliau mahu melihat lebih banyak sinergi atau kerjasama di antara agensi negeri dan pusat untuk memperkasakan agenda pelaburan Sabah. Sementara itu, Haji Ji yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata Hala Tuju Sabah Maju Jaya dibentuk sebagai panduan agenda pembangunan yang dilaksanakan di negeri ini. Beliau berkata walaupun berdepan cabaran disebabkan pandemik COVID-19 sejak tahun lalu, tumpuan kerajaan negeri untuk melaksanakan misi pembangunan negeri tidak pernah luntur. Terdahulu, Haji Ji turut memberi penghormatan kepada bekas ahli lembaga ISB mendiang Datuk Tan Kim Beng yang meninggal dunia awal tahun ini. Manakala seramai 100 keluarga terdiri daripada golongan asnaf dan B40 di daerah Sipitang menerima sumbangan bakul makanan tabung haji yang bernilai RM10,000. Sumbangan itu disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari di Masjid Pekan Sepitang hari ini. Menurut beliau, kerajaan terus prihatin dengan nasib rakyat khususnya golongan asnaf dan B40 terutama ketika negara dilanda pelbagai musibah. TH memperuntukkan kira-kira RM100 kepada 100 keluarga penerima dan sumbangan itu terdiri daripada pelbagai barangan keperluan asas seperti beras, minyak, tepung, gula, biskut, susu krim manis, sardin bihun dan mi segera. Sementara itu, sempena lawatan kerja rasmi Ahmad Marzuk bermula semalam hingga 30 Disember ini, agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri merangka pelbagai program menyantuni rakyat sepanjang beliau berada di negeri ini. Terdahulu sejak Januari hingga Disember tahun ini, TH menjalankan sebanyak 17 program yang juga sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR agensi berkenaan. Kesemua program membabitkan peruntukan lebih 19 juta ringgit dengan antara yang dilaksanakan ialah program Afiat Iqra THIPTA dan program Mobility. Berita seterusnya, seramai 82 pengunjung sebuah pusat hiburan di Jalan Penampang Baru yang sedang asyik berhibur di kompaun RM123,000 selepas didapati melanggar prosedur operasi standard fasa 4 Pelan Pemulihan Negara awal pagi tadi. Dalam serbuan selama 4 jam bermula kira-kira jam 1 pagi itu, dilakukan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata serbuan ke atas premis pusat hiburan itu dilakukan hasil aduan awam yang diterima mengatakan pusat hiburan berkenaan beroperasi malah sehingga lewat pagi. Katanya hasil pemeriksaan di pusat hiburan berkenaan didapati muzik sedang dimainkan dan ramai pengunjung yang bersesak-sesak sedang berhibur. Pemeriksaan didapati pengunjung yang berada di dalam premis itu tidak mengamalkan penjarakan fizikal serta ada pengunjung tidak membuat imbasan kod My Sejahtera. Pasukan polis menjalankan penguatkuasaan dengan mengeluarkan kompaun kepada 82 pengunjung dan setiap seorang dikenakan kompaun RM1,500. Beliau berkata pemilik premis ditahan mengikut Seksyen 3 Public Entertainment Ordinance 1958. Katanya kompaun RM25,000 turut dikeluarkan terhadap pemilik premis berkenaan menjadikan nilai keseluruhan kompaun berjumlah RM148,000. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak terbabit atau berkunjung ke premis-premis pusat hiburan yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Polis khususnya IPD Penampang tidak berdiam dan sentiasa menjalankan risikan dari semasa ke semasa bagi tujuan serbuan dalam usaha kerajaan menghentikan wabak COVID-19 di negara ini, khususnya masyarakat daerah Penampang.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang lelaki yang hilang selepas keluar memancing di laut berhampiran Pulau Bayi Sandakan ditemui lemas. Hari ini, mangsa Muhammad Alisan Muhammad, 31 tahun, ditemui terapung di perairan Pulau Semayang oleh pasukan operasi bomba bersama penduduk kampung pada jam 9.39 pagi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.29 pagi. Katanya susulan laporan itu sepasukan 5 anggota dan pegawai bersama sebuah bot dikerah ke lokasi penemuan. Menurutnya, mangsa akhirnya ditemui dalam keadaan terapung di kedudukan kira-kira radius 200 meter dari kampung Semayang, Sandakan. Katanya mayat mangsa kemudiannya dibawa ke jeti pangkalan maritim menggunakan bot PPM untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.